Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Sebelum saya tunjukkan untuk kita habiskan kita punya sesi menjahit baju jubah bertingkat ni, okey, saya nak tunjukkan sebenarnya macam mana nak ambil bahagian leher dia. Okey, seperti yang saya bagi tahu, leher tu kita akan buat piping sendiri menggunakan kain yang lebih ni, yang ada dekat depan saya. So, jom kita mula. Okey, so bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita pergi kepada mesin jahit, saya nak tunjukkan macam mana cara kita nak ambil bahagian leher. Okey, so jom kita ambil bahagian leher dia macam mana. Untuk bahagian leher, pastikan kita ambil kain serong. Okey, kain serong. So macam mana nak ambil kain serong ni? Kain lebih kita kain lebih yang saya potong untuk jubah bertingkat. Okey, so kita kena ambil kain serong. Kat sini adalah kita punya ira menegak. Di sini ira melintang. Macam mana ira serong? Ira serong ni dia berada di tengah-tengah. Bila kita tarik kain tu, dia memeri. Itu adalah ira serong. Okey, so anda kena ambil ira serong. Tak boleh ambil menegak, tak boleh ambil melintang. Wajib memang kena ambil ira serong untuk bahagian piping leher. So anda kena tengoklah betul-betul. Okey, nampak tak kat sini? Ambil ira serong, betul-betul serong. Okey, so saya akan ambil dekat sini. Kemudian masa nak ambil piping ira serong, okey, saya bentangkan. Pastikan cukuplah untuk leher tu. Kalau boleh kita tak nak cantum kain. Tapi misalnya kata cikgu kain saya memang tak cukup. So kena cantumlah. Kalau boleh elakkan cantum tu, kita ambil. Okey, untuk dapatkan bahagian leher. So saya dah bentangkan kat sini, ambil ira serong. Okey, ira serong kat sini. Pastikan kain dia memeri. Okey, kain dia memeri kalau ira serong tu. Okey, so anda boleh guna ni dia. Kita pakai pembaris 1 meter. Okey, kita pakai pembaris 1 meter. Siapa yang tak ada pembaris 1 meter ni, boleh ambil ukuran lebar kita punya piping 1 inci. Sebab apa tahu? Kita punya lebar pembaris ni 1 inci. So senanglah. Senang kerja sebenarnya. Kalau tak ada tak apa, anda boleh ukur lebar piping tu 1 inci. So saya akan ambil macam ni. Letakkan. Okey, ini saya jatuhkan ke bawah. Kalau boleh ambil cukup-cukup untuk leher kita. Alright. Ni dia ira serong So, kita gariskan atas dan juga bawah. Lepas tu kita potongkan dia. Okey, nampak? Satu lagi kat bawah ni. Tekan sikit pembaris. Ni untuk bahagian leher. Okey, kain yang saya gunakan ni adalah kain Como Crepe. Kalau nak buat jubah, okey, anda boleh gunakan kain yang jatuhan dia berat tau. Jatuhan dia berat macam kain Como Crepe, kain Moist Crepe ke, ataupun kain apa lagi Kashibo ke. Banyaklah kain yang orang berat. Jatuhan dia berat. Okey. So cantik. Jubah kita tu jatuh. Nampak cantik. So kita potongkan. Potongkan dia. Kalau nak guna yang dah siap pun boleh, tak ada masalah. Cuma kalau kita guna yang yang kita buat sendiri guna kain ni lagi jimat lah. Dan juga warna dia sama, tak berbeza. So kita guntingkan dia. Ni saya sediakan terus ni untuk leher. Senang nanti, kita tak payah nak bangun-bangun. Kan kadang-kadang kita jahit ni, bila kita tak sediakan semua bahan, kejap bangun, kejap duduk, kejap bangun, kejap duduk, kita yang penat. Kan? So elakkanlah kalau boleh sediakan. Okey, semua bahan-bahan tu sediakan. So kita tak adalah kejap duduk, kejap bangun kan. Kita yang penat, cepat letih nanti baju kita tergendala. Okey. So sediakan semua bahan. Okey, so ini dia untuk leher kita. Pastikan dia memeri. Tu kalau kita ambil memeri, maknanya kita ambil ira serong. Okey, jom kita pergi kat mesin jahit. Okey,
Baik. Semalam kita dah siapkan bahagian dia punya tingkat-tingkat tu. Saya dah tunjukkan macam mana cara nak cantum. Saya dah cuba buat kedut guna teknik cikgu ajar semalam tapi tak jadi. Saya nak cakap macam ni je. Ambil jarum jahit Pastikan anda guna jarum jahit. Okey? Jarum jahit tau. Nampak tak jarum jahit yang buntut dia besar macam ni? Okey? Jarum jahit Nampak? Lepas tu masa dekat kita punya tapak ni, okey, nampak tak? Kita punya tapak bila kita tolak ke depan, dia ada lubang tau dekat situ. Masukkan dekat dalam ni. Masukkan. Okey? Tolak, lepas tu dekat sini ada lubang. Masukkan jarum ni dekat tepi ni. Dekat tepi. Macam mana saya nak tunjuk? Okey. Okey, masukkan dekat tepi ni. Okey. Masukkan dekat tepi. Kemudian pastikan kita punya tapak belakang ni terjongkit. Okey, tapak belakang ni terjongkit. Okey? Nampak? Dia akan terjongkit bila kita masukkan jarum dekat dalam ni. Pastikan jarum jahit sayang-sayang semua. So, tekan sekali lagi saya tunjuk, tekan. Okey, nampak tak? Okey, dekat situ ada bahagian bawah ni kan, lubang ni. Masukkan di hujung, bukan kita letak tengah-tengah macam ni sayang. Bukan. Hujung dekat tepi ni. Tengok, letakkan dia. So dia akan terjongkit macam ni. Pastikan yang belakang ni terjongkit. Okey? Terjongkit baru kita jahit. Lepas tu saya rasa kenapa salah satu sebab kenapa tak jadi, mungkin anda tak gunakan jahitan kasar. Satu lagi kena gunakan jahitan kasar. Bukan jahitan biasa. Kalau jahitan biasa memang tak jadi. Okey? Buka jahitan tu nombor 4. Baru jahit. Lepas tu masa jahit jangan tarik kain. Layankan saja. Boleh? Cuba cek balik. Adakah anda guna jahitan biasa ataupun jahitan kasar? Kalau jahitan yang mata kira dia biasa, memang tak jadi. Kena jahit kasar sayang-sayang. Kalau mesin portable teknik dia lain. Sebab dekat mesin portable tu kan dia ada banyak jahitan kan. Anda kena guna jahitan zigzag. Lepas tu dia ada teknik, kena tarikkan benang, dua-dua benang ke depan. So dia akan jadi kedut. InsyaAllah lah saya tunjukkan satu hari nanti macam mana guna mesin portable. Boleh juga sebenarnya, tapi jahitan tu kena tukar. Lepas tu masa jahit, dua benang ni kena menghadap ke depan macam ni. Okey, tu kalau mesin portable lah. Okey, lepas tu kita jahit-jahitkan dia macam tu. Okey, tu untuk mesin portable. Tu nantilah saya akan tunjukkan sebab kita guna mesin industri ni. Okey? Alright. Portable pun sebenarnya boleh. Portable. Tapi sebab portable ni dia ada banyak jahitan kan, kena tukar jahitan zigzag. Dan juga ada teknik cara nak bagi dia kedut. Okey? Alright. Okey, so saya akan teruskan macam mana cara kita nak buat bahagian lengan. Yang baju ni saya dah tunjukkan kan, depan dengan belakang macam mana. So cantumkan depan dengan belakang cara yang sama. Okey. Nampak tak? Kejap saya tunjukkan. Okey, yang ni depan dengan belakang kita cantumkan. Nampak tak? Okey. Ni bahagian depan yang kita dah cantumkan. Kemudian bahagian belakang pun sama. Kita cantumkan dulu. Teknik yang sama. Cantumkan depan dengan belakang. Lepas tu anda ketepikan dulu. Okey, ikut step by step. Ikut cara teknik yang saya ajar. Ikut step by step. So anda dah ketepikan dulu. Kita selesaikan pula bahagian tangan dia. Yang leher ni kita ketepikan dulu. Okey, selesaikan bahagian tangan dia. So macam mana cara nak buat bahagian tangan, saya tunjukkan kat sini. Ini adalah bahagian lengan yang kita dah kedutkan. Nampak? Ini yang kita dah kedutkan. So, ini bahagian lengan atas dia. Okey, kita tengok mana depan, mana belakang. Ini bahagian belakang, saya dah tanda. Ini bahagian depan. So, cara nak jahit, pastikan depan cantik bertemu cantik. Macam tu. So, yang ni mana dia? Tengok balik. Kan saya dah tunjukkan setiap kali kita potong kain, tanda depan dengan belakang mana.
So nampak tak? Tak payah tanda banyak-banyak, tanda sikit je supaya kita tahu depan dengan belakang. So cantik bertemu cantik macam ni. Baru kita jahit. Okey, nampak? Baru kita jahit. Okey. So basi dia adalah 1/2 inci. Jahitkan. Basi dia 1/2 inci. Kita selesaikan dulu bahagian ni. Cantumkan dulu. Okey, mana tangan dia? Cantumkan, matikan jahitan. 1/2 inci basinya. So jaga kedutan dia. Pastikan bahagian yang kain yang beropol ni, berkedut ni berada di atas. Sebab senang kita nak adjust. Okey, supaya tak adalah nanti terkena dia punya jahit tepi. So kita susunkan dia macam ni, jahit. Sebab tu dia kena berada di atas. So kita jahitkan. Basi 1/2 inci. Bila dah jahit sikit, okey, nampak tak dekat sini? Pastikan dia sama. Okey. So kita jahitkan dia. 1/2 inci basinya. Okey, so kita jahitkan. Sampai habis. Pastikan yang hujung ni sama. Okey, kalau nampak dia macam terlebih kan, tarikkan sedikit. Yang jahitan kasar tu tarikkan sedikit, masukkan ke dalam. So kita jahit. Okey, so kita jahitkan sampai habis. Matikan jahitan. Okey, so bahagian lengan kita dah siap. Jahitan kasar ni kita boleh buka balik. Okey, jahitan kasar ni bukalah balik. Boleh. Okey. Buka balik sikit-sikit. Kalau dia tersangkut, buka sikit-sikit. Kalau nak buka balik boleh, buka balik, tak ada masalah. Okey, so saya pergi kepada yang seterusnya. Dia akan jadi macam ni. Ni bahagian bawah, ni bahagian atas. Boleh nampak kamera? Okey, ni bahagian bawah, ini bahagian atas. Sebelum kita cantum sisi, saya nak kita jahit tindih dekat atas ni. Okey, so macam mana kita nak tindih? Kita tak boleh tindih dekat ropol tau. Kita kena tindih dekat bahagian atas yang licin ni. Yang rata ni. So, bila kita nak tindih, basi-basi semua ni menghadap ke tempat yang kita nak tindih. So, kita tindihkan dulu. Boleh setakat ni? Boleh Saya tunjukkan cara yang paling senang nak hasilkan. So, anda yang newbie pun boleh buat, insya-Allah. Tengok ulang kali video ni, insya-Allah. Okey. Yang saya maksudkan bahagian basi ni, okey. Basi ni semua menghadap ke tempat yang kita nak tindih. Bawa dia ke atas. Okey, bawa dia ke atas. So, kita tindihkan. Tolak sikit bagi dia cantik. Tolak sikit dan tindih. Cara nak tindih macam mana? Cara nak tindih bukan kita tindih dekat betul-betul garisan yang kita jahit tadi tau. Kita tindih atas dia sedikit. Sekejap lagi saya tunjuk. Okey, kita jahitkan dulu. Okey, nampak tak? Kita tolakkan dia sikit supaya kita dapat hasil yang kemas. Okey, ni semua tolakkan ke atas. Okey. Okey, matikan jahitan. Alright. So, macam mana cara nak tindih? Nampak tak? Bukan tindih dekat kita jahit tempat jahitan tadi. Nampak tak kita tindih atas dia? Saya pakai warna yang pekat sikit supaya anda semua nampak. Okey, nampak? Bukan dekat orang kata tempat kita jahit tadi. Atas sedikit. Nampak? Okey. Okey, so bila kita dah jahit tindih,
barulah kita jahit sisi dia. Okey, jahitkan sisi dia. Cantumkan macam ni. Okey, jahit daripada bawah bawa ke atas. Yang dekat bahagian tindih ni saya nak line dia mesti sama. Okey, jangan sebelah ke atas, sebelah ke bawah, tak nak. So, kita nak line dia sama. Ambillah peniti dan cocokkan dia. Supaya tak lari Tak nak satu ke atas, satu ke bawah. Bahagian baju tak payah tindih sayang. Tindih bahagian lengan sahaja. Sebab bahagian baju kan atas bawah dia berkedut. Okey, kecuali kalau atas sekali lah yang dekat paras punggung. Boleh tindih bahagian badan yang licin. Okey. Bahagian yang kedut tak payah tindih. Basi jahitan adalah 1 inci. So, kita jahitkan. Daripada bawah bawa ke atas. So, 1 inci basi dia. Jahitkan. Okey. Jahitkan. Siapkan dulu bahagian lengan. Senang. Okey, senang nanti. Okey, kita tengah jahit bahagian lengan kita punya jubah bertingkat. Okey, bahagian ni 1 inci basi dia. Sampai atas mesti sama. Okey, mesti sama. 1 inci basi dia, matikan jahitan. Okey, siap. Sekarang kita nak jahit bahagian getah. Dekat bawah ni kita nak letak getah. Getah pun sebenarnya banyak teknik yang kita boleh buat. Okey, banyak cara yang kita boleh buat untuk bahagian getah ni. Okey, ni getah dia. Getah dia macam saya cakap semalam masa kita potong kain. Getah ni kita ambil ikut keliling tangan kita dan orang kata jangan ambil ngam-ngam tau. Okey, saya tunjukkan sekali lagi lah. Kita janganlah ambil ngam-ngam, nanti tangan kita berbirat tau. Nanti nampak macam berbirat pula. Okey, nanti darah tak jalan pula kan. So, masukkan 2 jari. Ni kalau nak buat getah semualah. Masukkan 2 jari boleh pusing. Janganlah ambil betul-betul tangan kita. Okey, nampak saya ambil 8. Masukkan 2 jari pun ada lagi kita punya ruang macam tu. Okey, boleh nampak? Janganlah ambil betul-betul ngam. Okey, 8 inci. So kat sini saya ambil 8 inci. Nampak? 8 inci. So kita cantumkan dulu. Macam ni. Jahitkan sedikit. Jahitkan. Okey, jahit banyak kali supaya dia melekat. Dia kukuh lekat dia tu. Barulah kita jahit pada tangan kita ni. Okey, bahagian bawah. Bawah ni kita letakkan getah. Okey, bahagian bawah ni. So, yang ni saya ajar teknik yang terus siap lah. So, anda boleh jahit macam ni. Mulakan daripada bahagian cantuman. Lipatkan dia macam ni. Ada teknik yang kita jahit dulu. Kita kena jahit 2 kali. InsyaAllah tu lain kali lah. Sebenarnya saya pernah tunjuk. Kali ni saya nak tunjukkan teknik yang terus kita jahit dekat sini. Okey. Dan jahitkan dia. Matikan dulu kat sini. Matikan. Okey. Sekarang kita akan jahit. Begini. Okey. Jahitkan dia. Jangan jahit atas getah lah. Jangan tekan getah. So, kita jahitkan dia. Keliling. Okey, jahit keliling. Okey, jahitkan. Okey, so kita letakkan jarum dan kita tarik. Okey, tarikkan getah ni masukkan ke dalam macam kita buat jahit getah pinggang tu. Kan? Macam itulah dia. Okey.
Banyak teknik juga. Ini adalah salah satu teknik lah untuk anda jahit bahagian getah tangan ni. Jangan jahit atas getah tau. Okey. Kalau jahit atas getah nanti tak boleh nak tarik. So kita tarikkan sampailah siap. Sikit saja lagi. Okey, so kita jahit sampai siap. Okey. Sikit saja lagi, bahagian ni kemaskan, jangan sampai terlipat. Okey, so kita jahitkan. Matikan jahitan kat sini. Okey. Okey, so dah siap dah. Okey, dah siap bahagian tangan kita. So inilah kejadian dia. Okey. Bila dah siap, kita ketepikan dulu. Okey, ni ni bahagian tangan kita yang dah siap. Okey. So kita ketepikan dulu. Kita ketepikan dulu. Ambil balik bahagian badan yang dah siap cantum depan dengan belakang. Ni dia. Ni dia badan kita yang dah siap cantum depan dengan belakang. Kita cantumkan sisi pula. Nampak tak? Ni kan kita dah cantum. Yang kedut-kedut dia, yang depan ni pun kita dah cantum. So, kita cantumkan bahagian sisi. Masa nak cantum, ni yang tadi yang tanya, bahagian badan ni tak perlu nak jahit ni ke? Nak jahit tindih ke? Kalau bahagian atas ni saja, yang kat sini boleh kita nak jahit tindih atas. Kalau bahagian lain tak payah. Sebab ada kedutan, atas dengan bawah ni ada kedutan. Tak cantik kalau kita tindih. Okey, tak cantik. Kalau nak tindih atas ni saja boleh. Boleh faham tak ni? Okey, yang kat sini tak payah tindih. Yang bawah pun tak payah tindih. Okey, so kita cantumkan sisi. Masa nak cantum sisi, saya nak anda peniti setiap bahagian ropol-ropol ni. Kemudian, satu lagi saya nak bagi tahu, masa nak jahit, mula jahit daripada bawah baju. Sebab apa? Sebab masa kita nak jahit ni, dia punya basi kita pastikan menghadap ke atas. Baru dia cantik. Jangan biarkan dia menghadap ke bawah. Okey, maksud saya yang bahagian ropol ni menghadap ke atas macam ni. Dan penitikan. Boleh faham? Okey, so kita samakan dia. Penitikan. Tak nak nanti lari satu ke atas, satu ke bawah. Okey, penitikan. Yang ni menghadap ke atas. Okey, basi ni semua menghadap ke atas. Yang ni pun sama, basi menghadap ke atas. Alright, so jom saya tunjukkan. Kita dah letakkan peniti setiap bahagian. Jahit daripada bawah. Okey, jahit daripada bawah baju kita, bawah jubah kita, bawa naik ke atas. Basi 1 inci. So jom kita jahit. Ikut step by step apa yang saya tunjuk ni. So memudahkan kerja anda. Okey, tak payah nak duduk bangun. Nanti banyak kali kita yang penat. Basi 1 inci. Matikan jahitan. Jahitkan sampai atas. Okey. Pastikan sama. Nampak bahagian ni yang kita dah penitikan. Jahitkan dia. Sebenarnya peniti tu boleh langgar, tapi kena ada teknik lah. Sekarang terlanggar pula dia punya jarum peniti tu kan. So jahitkan. Buka balik peniti ni. Takut sekarang nak pakai tercucuk peniti. So bahagian ni pun sama. Okey. So kita jahitkan sampai atas. So jahitkan sampai atas, matikan jahitan.
Okey, dah pun siap. Okey, so kita dah jahitkan, nampak? Okey, bukakan peniti ni, takut nanti lupa tercucuk. Okey, so jahitkan kiri dan kanan. Okey, nampak? Kita dah jahitkan sebelah kiri, kita jahitkan sebelah kanan juga. Sama. Okey, kiri dan kanan jahit sampai atas. Kemudian bila kita dah jahit, terus pasang tangan dia. Yang tadi kita buat ni, terus kita pasangkan. So, apa yang anda nak buat? Okey. Ini adalah bahagian bawah ketiak, ini adalah bahagian bahu. So, cara nak jahit ni macam mana? Okey, kita mulakan daripada bahagian bahu Cara nak jahit tangan. Mulakan daripada bahagian bahu. So, kita letakkan, buka, basi dia buka. Letakkan dekat sini, dekat mesin kita. Ambil kita punya bahagian tangan yang kita dah siapkan ni tadi. Ni dia. Okey, bahagian tangan yang kita dah siapkan ni tadi. So, kita terbalikkan dulu sebab kita nak dapatkan bahagian tengah dia. Samakan kat sini. Okey, kat sini kita snapkan sedikit. So, ini adalah cara bagaimana saya ajar buat pola tangan menggunakan teknik yang saya ajarkan, yang formula yang saya cuba sampaikan kepada anda, anda boleh gunakan. So, cantik bertemu cantik. Ni dia. Cantik bertemu cantik, bahagian yang kita dah snap ni tadi. So, ni masukkan ke dalam lubang lengan kita. So, bahagian yang kita dah snap tadi, boleh nampak tak ni? Boleh? Boleh Bahagian yang kita dah snap ni, letakkan dekat bahagian bahu dia. Cantik bertemu cantik, jangan terbalik. So, kita letakkan kat sini. Kita mula jahit daripada bahu. Basi setengah inci. Nampak? Basi setengah inci, letakkan jarum. So, kita jahitkan sikit. Okey. Lepas kita dah jahitkan sikit, bahagian bawah ni, bahagian ketiak saya nak anda samakan. Yang dekat sini, samakan dekat sini. Okey, kita samakan. Kalau takut dia lari, ambil peniti, penitikan. Okey, takut jahitan dia lari nanti kan. Samakan, lepas tu ambil lah peniti. Cucukkan dia. Kita tak nak dia lari kan. Kita nak dia sama. Cucukkan dia. Bagi dia sama. Okey. So, kita jahitkan. So, anda boleh nampak tak? Nampak tak? Saya tunjukkan secara live. Dia akan sama. Okey? Dia akan sama. So, anda jahitkan. Kebiasaannya, kalau anda nak dapatkan lengan yang cantik, bahagian lengan ni yang akan lebih sedikit. Okey? Dia sebab dia kan kain macam, dia ada bentuk macam tu. So, nampak tak bila kita tarik? Sebab dia ada bentuk bulat ke atas. Okey, dia akan terlebih sedikit dalam 1 inci macam tu. Tetapi sebenarnya bagus supaya lengan kita tu cantik. Okey. Nampak tak? Dia ada macam lebih sikit. So, kita samakan. Jahit setengah inci. Jangan suka tarik kain. Layankan dia saja. Okey. Jahitkan. Okey, bahagian basi ni saya nak anda buat ekor sotong. Tolak, masukkan dia ke dalam. Ini untuk orang kata keselamatan lah, supaya bila dah siap baju kita ni, dia tak macam tarik tau. Kadang-kadang bahagian basi ni, okey, dia boleh menarik baju kita. Nanti nampak macam tak cantik. Macam dia dekat bahagian ketiak tu ada something yang orang kata menampakkan baju tu tak cantik. So, kita terus buat ekor sotong supaya kita nak bagikan dia keselesaan. Okey, macam ruang udara. Okay, masukkan, tak apa, kita terus buat ekor sotong.